Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah bagi kursus GM 2023 Pengurusan Sumber Manusia. Kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan tajuk pelaksanaan gaji minimum di Malaysia. Senarai ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu Arisha Najwa binti Muhammad Mazlan 289013, Muhammad Rizwan bin Ishaq 289108, Nur Hasnul Khatimah bin Rizwan 289164 dan Tajul Muluk bin Azman 289225. Isi kandungan dalam pembentangan ini mengandungi yang pertama pengenalan, seterusnya isi perbincangan, cadangan pengamal sumber manusia, kesan gaji minimum dan akhir sekali kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisha Najwa binti Muhammad Mazlan, nombor matrik 289013. Saya menerangkan tentang pengenalan, iaitu isu gaji minimum di Malaysia yang masih banyak diperkatakan adalah salah satu faktor seperti isu kenaikan gaji kakitan kerajaan, kenaikan harga bahan api serta kenaikan harga barangan harian seperti barangan basah serta kering dan sebagainya. Yang kedua, antara punca yang tidak dapat diselaraskan gaji minimum sektor swasta dan kerajaan adalah dari segi kelulusan seseorang individu, sasaran keuntungan sesebuah syarikat dan banyak lagi. Yang ketiga, sehubungan dengan pelaksanaan ini, terdapat pelbagai pandangan yang berbeza melibatkan pekerja-pekerja serta majikan tentang isu ini yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Seterusnya saya membentangkan tentang isi perbincangan gaji 1,200 tidak relevan pada masa kini. Yang pertama, seperti kita sedia maklum, saban tahun taburan penduduk di Malaysia semakin bertambah, maka semakin bertambah penduduk Malaysia, semakin banyak peluang pekerjaan yang diiklankan. Yang kedua, gaji yang disediakan oleh majikan dan kerajaan sebanyak 1,200 tidak lagi relevan kerana kos sara hidup ini semakin tinggi menjadi gaji minimum yang diberi tidak mencukupi bagi menampung kehidupan harian rakyat Malaysia. Seterusnya, bagi golongan B40, mereka berasa terkesan dengan gaji minimum yang diberikan oleh kerajaan Malaysia. Yang keempat, rakyat Malaysia menggesa kerajaan bagi menaikkan gaji minimum dari 1,200 kepada 1,500 dalam masa terdekat ini. Ini sedikit sebanyak dapat menampung kehidupan harian mereka. Yang terakhir, dengan gaji 1,200 ini, golongan B40 terpaksa makan bercatu, tidak boleh bermewah-mewahan seperti orang lain seperti peribahasa kais pagi makan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasnul Khatimah binti Rizwan, nombor matrik 289164, ingin membentangkan mengenai cadangan pengamal sumber manusia. Apa yang dapat kita lihat di sini, terdapat 3 perkara yang saya highlightkan. Yang pertama, memastikan sumber manusia yang cukup, iaitu organisasi mestilah memastikan mereka mempunyai bilangan pekerja yang mencukupi berdasarkan keperluan perancangan atau seiring dengan perkembangan organisasi. Yang kedua, pengambilan tenaga kerja yang sesuai. Pengambilan tenaga kerja yang diselaraskan mengikut jabatan yang memerlukan, sekiranya tidak dibuat secara terperinci, sesebuah organisasi akan mengalami kerugian kerana pengalaman atau pengetahuan pekerja tersebut tidak selari dengan kemampuan yang diperlukan oleh jabatan tersebut. Seterusnya, mengekalkan tenaga kerja. Pengamal sumber manusia hendaklah memberi tarikan kepada pekerja-pekerja untuk kekalkan bekerja dalam organisasi yang sama dengan mewujudkan sistem pembayaran upah gaji yang bersistematik sebagaimana kenaikan gaji minimum. Seterusnya ialah keburukan dari segi ekonomi. Yang pertama, dalam isu pemberian gaji minimum sebanyak 1,500 sebulan, perlu juga mengambil kira taraf ekonomi sesebuah syarikat. Contohnya, industri kecil seperti peladangan, peternakan, perniagaan kedai makan dan minum, pengusaha tazkar dan lain-lain. Yang kedua, hasil penyelidikan kami, pengusaha
Pengusaha taskar juga turut terkesan kerana terpaksa memberi gaji sebanyak 1,500 kepada pekerja, sedangkan syarat yang ditetapkan untuk menjaga bayi dan kanak-kanak seramai 3 orang sahaja, di mana kadar bayaran untuk seorang bayi di pusat penjagaan kanak-kanak sekitar 450 hingga 500 seorang. Jika dikira tiada keuntungan bagi sesebuah pusat penjagaan kanak-kanak boleh dicapai, malah terpaksa menanggung kerugian. Yang keempat, hasil kutipan bayaran upah pengasuh hanya mampu membayar gaji pekerja sahaja, tidak termasuk kos-kos lain seperti kos sewaan bangunan, kos utiliti yang perlu ditanggung oleh pengusaha. Seterusnya saya pas kepada rakan saya yang seterusnya, Muhammad Tajul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tajul Maulud bin Azman, nombor matrik 289225. Okey, seterusnya saya akan menerangkan kesan kebaikan dari segi individu. Okey, membantu individu dalam menangani kos sara hidup yang kian meningkat dan membasmi kemiskinan rakyat khususnya di Malaysia. Membuatkan seseorang itu lebih menghargai kerja dan akan lebih bekerja keras serta akan menunjukkan kesetiaan terhadap kerja dan tempat kerja. Seterusnya, memperolehi wang gaji bagi keperluan hidup. Baik, dari segi, kebaikan dari segi kepada masyarakat, kenaikan gaji minimum menunjukkan kesan yang positif di kalangan masyarakat di samping memberi lebih banyak pendapatan. Peningkatan kuasa beli masyarakat juga dapat menyumbang taraf hidup dan kesejahteraan sesebuah keluarga. Dengan kenaikan gaji pekerja ini juga mampu menaikkan ekonomi negara dengan kuasa pembelian semakin meningkat. Seterusnya menaikkan kadar inflasi serta menaikkan kadar KDNK pengeluaran sebanyak 25%. Seterusnya, kebaikan kepada negara dapat menyumbang kepada pendapatan isi rumah serta peningkatan sumbangan pampasan pekerja mampu meningkatkan ekonomi negara dengan menunjukkan peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK yang menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan, di mana pada tahun 2021 sukuk keempat KDNK Malaysia mencatatkan peningkatan sebanyak 36%. Baik, seterusnya saya akan serahkan balik kepada Encik Rizwan. Assalamualaikum dan terima kasih. Sebagai kesimpulan, penentuan gaji minimum oleh kerajaan adalah selaras dengan peruntukan undang-undang di bawah Akta 732 yang mana menentukan kajian semula gaji minimum tahunan. Kenaikan gaji minimum ini iaitu 1,500 telah menunjukkan negara ini adalah kompetitif dan boleh dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Kajian semula yang munasabah dan kenaikan gaji minimum dijangka meningkatkan motivasi dan produktiviti pekerja dan seterusnya meningkatkan pendapatan syarikat. Majikan juga dinasihatkan supaya tidak menjadikan gaji minimum sebagai gaji standard. Sekian, terima kasih.